Assalamualaikum sahabat. Sebagai umat Islam, kita tentu pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman kelak akan datang sosok makhluk tinggi besar yang memiliki kekuatan begitu dahsyat. Sosok yang kita kenal dengan nama Dajjal tersebut merupakan sosok yang akan menguji manusia akhir zaman. Namun, tak banyak yang tahu tentang kisah dan asal-usulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Kumpulan kami akan membuat sedikit perkongsian mengenai si buta sebelah, iaitu Dajjal. Semoga perkongsian kami ini mampu memberi manfaat kepada anda semua. Okey, baiklah. Sebenarnya asal perkataan Dajjal ni diambil daripada perkataan Dajjalah yang bermaksud penipu besar. Ia dianggap telah menutupi kebenaran dan orang yang paling berdusta. Para pendusta atas nama agama sering disebut sebagai Kazab ataupun Dajjal. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal serta menceritakan tentang ciri-cirinya. Antaranya adalah daripada Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun diutus selain telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang si buta sebelah dan pendusta. Ketahuilah bahawa Dajjal itu buta sebelah, dan sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak buta sebelah. Dan di antara kedua mata Dajjal tersebut tertulis perkataan kafara yang bermaksud kafir. Seterusnya adalah hadis daripada Huzaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu matanya buta sebelah, cacat pada mata kirinya, tebal rambutnya. Bersamanya ada syurga dan neraka. Nerakanya adalah syurga Allah, syurganya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wallahu a'lam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan kongsikan sedikit tentang kisah Tamim Ad-Dari yang memeluk Islam selepas bertemu dengan Dajjal. Kisah ini ada diceritakan dalam satu hadis sahih riwayat Muslim melalui kitab Al-Fitan. Melalui pembacaan saya, hadis ini menceritakan tentang 30 orang yang bertemu dengan Dajjal. Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat seorang lelaki yang bernama Tamim bin Aus bin Ad-Dahiri. Lelaki ini adalah orang Arab yang beragama Kristian. Tamim ni, dia telah menaiki satu kapal bersama dengan kabilah Dufan dan kabilah Duzam. Ketika di tengah lautan, mereka telah ditiup ombak sehingga mereka hilang arah tuju. Selama 30 hari, mereka telah sesat di lautan dan akhirnya mereka telah tiba di sebuah pulau yang mereka sendiri tidak tahu di mana. Jadi, mereka membuat keputusan untuk berehat di pulau itu. Tiba-tiba datang seekor binatang yang pelik yang mempunyai bulu yang lebat. Binatang itu datang mendekati mereka dan bertanya, "Man antum?" Mereka menjawab, "Kami adalah pemuda Arab yang datang daripada semenanjung tanah Arab." Tamim bertanya, "Siapa kamu?" Binatang itu menjawab, "Ana Al-Jassasah." 30 orang itu bertanya, "Apa itu Al-Jassasah?" Binatang itu tidak menjawab, malah dia memberitahu bahawa terdapat seorang lelaki di tengah gua yang sedang menunggu kabar berita daripada mereka. Jadi, mereka pun pergi ke gua itu dan mendapati ada seorang lelaki yang berbadan besar sedang bersandar di dinding gua itu. Tangan dan kaki lelaki itu diikat, manakala kakinya dirapatkan di dada. Lelaki yang diikat itu bertanya, "Siapa kamu?" Lelaki itu menjawab, "Kami adalah orang Arab Kristian daripada semenanjung tanah Arab." 30 orang itu bertanya, "Siapa kamu?" Lelaki itu tidak menjawab, malah dia bertanya 4 soalan kepada mereka. Soalan pertama yang ditanya ialah, "Adakah kamu mengetahui tentang Tasik Tobariah?" 30 orang itu menjawab, "Ya, kami tahu." "Bagaimanakah keadaan Tasik Tobariah?" Mereka menjawab, "Airnya masih banyak." Lelaki itu berkata, "Ketahuilah kamu, ketika kamu melihat air itu hampir kesurutan, maka ketika itu aku akan keluar." Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, Tasik Tobariah ini terletak di negara Israel dan pada zaman sekarang, tasik ini mengalami kesurutan pada setiap tahun. Soalan kedua yang ditanya ialah, "Bagaimanakah keadaan ladang baisan?" 30 orang itu menjawab, "Kurmanya masih banyak." Lelaki yang diikat itu berkata, "Ketahuilah kamu, ketika ladang baisan itu tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah hampir." Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, ladang baisan ini terletak di Palestin dan pada zaman sekarang ladang baisan itu sudah menjadi tanah lapang.
Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, ladang baisan ini adalah ladang kurma yang terletak di Palestin, dan pada ketika ini, ladang ini sudah tidak mengeluarkan buah dan menjadi sebuah tanah yang lapang. Soalan ketiga yang ditanya ialah, bagaimanakah keadaan air mata Zurar? 30 orang itu menjawab, air mata Zurar masih mengeluarkan air yang banyak. Lelaki yang diikat itu berkata, pada suatu hari, ketika kamu melihat air itu kering, maka ketika itu aku akan keluar. Seorang alim iaitu Mufti Mesir yang bernama Dr. Ali Jumaah telah membuat kajian dan mendapati bahawa air mata Zurar itu merujuk kepada laut mati. Laut mati ini telah pun mengalami kesurutan. Soalan keempat yang ditanya ialah, adakah Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis itu telah pun diutuskan oleh Allah? 30 orang itu menjawab, ya, Nabi itu telah pun diutuskan oleh Allah SWT. Lelaki itu berkata, alangkah beruntungnya siapa yang mengikuti Nabi SAW. Dan sesungguhnya, lelaki yang diikat itu berkata, hanya kalian yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini adalah Al-Masihud Dajjal. Wallahu'alam. Detik-detik kemunculan Dajjal, yang mana kita lihat keadaan ketika Dajjal itu keluar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang dikutip Imam An-Nawawi, Rasulullah SAW ada menyebutkannya dengan jelas tempat kemunculan Dajjal kali pertama. Ia, yakni Dajjal, akan muncul di sebuah tempat yang terletak di antara Syam dan Iraq. Lalu ia akan membuat kerosakan di kiri dan di kanan. Wahai hamba-hamba Allah, maka bertahanlah. Sesungguhnya, Dajjal ini merupakan seorang anak muda yang berambut kerinting, kulitnya kehitaman, matanya seperti buah anggur yang buruk. Dan setiap orang yang beriman akan dapat membaca pada dahinya yang tertulis kafaro, yakni kufur. Bermulanya Dajjal ini dengan buta mata di sebelah kirinya dan bulu keningnya sangatlah lebat. Dia datang bersamanya dengan membawa syurga dan neraka. Dia memberitahu kepada manusia betapa indahnya syurga dan neraka yang dibawa bersamanya. Jika barang siapa yang mengingkari kata-katanya, tidak beriman kepadanya, akan dilemparkan ke dalam neraka, dan barang siapa yang beriman kepadanya akan dilemparkan ke dalam syurga. Tetapi hakikat yang sebenar, syurga yang dibawa oleh Dajjal itu adalah neraka, dan neraka yang dibawa oleh Dajjal itu adalah syurga. Kita mestilah sentiasa ingat pesan Rasulullah SAW bahawa api itu adalah syurga dan air itu adalah neraka pada ketika itu. Dan dalam hadis Nabi ada juga menyebutkan tentang Dajjal ini. Seandainya Dajjal itu muncul ketika aku masih lagi hidup di tengah-tengah kamu, maka aku sendiri akan keluar dan berlawan dengan Dajjal itu untuk menyelamatkan dan mempertahankan kamu. Tetapi jika di sebaliknya, saat aku sudah wafat, keluarnya Dajjal itu, kamu sendirilah yang pelihara iman kamu, jagalah anak isteri kamu, dan kamu sendirilah yang akan keluar lawan dengan Dajjal itu. Dajjal ini Allah memberikannya kuasa selama 40 hari sahaja. Ada hadis Nabi juga menyebutkan 40 hari itu satu hari selama setahun, satu hari berikutnya selama sebulan, satu hari berikutnya lagi bersama seminggu, dan hari-hari seterusnya sama seperti hari-hari yang biasa kita jalani. Maka pada saat itu kita dapat melihat betapa ramainya yang sesat dan mengikuti Dajjal itu sendiri. Dan selama 40 hari Dajjal ini akan terus berdakwah dan terus menghasut manusia untuk mengikutinya. Dan Dajjal ini akan memberikan janji-janji manis seperti setiap manusia yang mengikutinya, Dajjal ini akan memberikan kekayaan, harta, makanan yang sangat banyak. Dan Dajjal juga akan perintahkan langit dan bumi untuk mengeluarkan segala kekayaan yang ada di muka bumi ini, dan Dajjal ini akan menyuruh langit itu menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman-tanaman manusia. Dan pada ketika itu, langit dan bumi akan mendengar nasihat dan apa yang Dajjal sampaikan. Dan setiap manusia yang mengingkarinya
Dan setiap manusia yang tidak langsung percaya bahawa Dajjal itu Tuhan, dengan sekelip mata sahaja Dajjal itu akan menyuruh langit dan bumi untuk tidak mengeluarkan apa-apa dan merampas segala harta yang ada di bumi ini. Contohnya seperti makanan. Tidak ada satu makanan pun di bumi ini selama 40 hari pada ketika itu. Jadi kita mestilah kuatkan iman kita dan sentiasalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa berada dengan kita. Maka selama 40 hari itu kita rajinlah beribadat, kita beristighfar kepada Allah, dan insya-Allah Allah akan memberikan kita kekenyangan selama 40 hari. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Siapakah pengikut Dajjal? Berikut merupakan senarai golongan pengikut Dajjal, iaitu pertama, orang-orang Yahudi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70,000 orang Yahudi dari Isfahan yang memakai baju tebal berjahit. Seterusnya, kelompok-kelompok Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa akan muncul pemuda yang fasih membaca Al-Qurannya tetapi hanya sampai di kerongkon. Setiap kali kelompok dari mereka muncul, maka dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20,000 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Seterusnya, pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap manusia mempunyai majusinya atau orang-orang yang tidak percaya takdir. Jika berjumpa dengan orang yang seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya dan melawat di kala sakit kerana mereka adalah pengikut Dajjal. Selain itu, golongan pengikut Dajjal ialah kaum wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita, sampai ada yang mengikat isteri, ibu, anak perempuan dan saudara perempuannya agar tidak keluar termakan fitnah Dajjal. Golongan seterusnya ialah golongan syaitan. Dalam hadis riwayat Amr bin Harsh radhiyallahu anhu disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa di laut ada syaitan-syaitan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada umat manusia. Kemungkinan keluarnya syaitan-syaitan ini adalah menjelang Dajjal muncul. Dalam sebahagian riwayat disebutkan bahawa syaitan-syaitan akan berjalan di depan Dajjal yang menyuruhkan fitnahnya dalam pelbagai negara dan bandar yang dimasuki oleh Dajjal. Selain itu, ahli sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad dalam sebahagian riwayat, ada yang menunjukkan bahawa ahli sihir menjadi pengikut Dajjal nanti. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan penuh penipuan yang dibuat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Yang terakhir, iaitu pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahawa Dajjal itu dusta, namun mereka tidak kuat bersabar menahan fitnahnya. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Ajsi bahawa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang yang mengetahui Dajjal adalah kafir, tetapi mereka tetap mengikut kerana ingin
makan makanannya serta keperluan yang lain. Ketika bala Allah turun, mereka juga terkena tempiasnya. Di antara fitnah terbesar yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan akan terjadi di akhir zaman adalah fitnah Dajjal. Antara cara untuk menghindari fitnah Dajjal yang pertama, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita juga perlu memahami nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi, iaitu sifat yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun melainkan Allah. Dengan memahami semua ini, maka dia mengetahui bahawa Dajjal adalah manusia biasa yang memerlukan makan dan minum, manakala Allah suci daripada sifat-sifat tersebut. Dajjal buta pada sebelah matanya, manakala Allah tidak buta pada salah satunya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhannya sehingga dia mati. Sementara Dajjal disaksikan oleh seluruh manusia pada saat dia keluar ke hadapan masyarakat, baik yang beriman maupun yang kufur. Poin yang kedua adalah menghafal ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan umatnya untuk membaca pembukaan surah Al-Kahfi dan penutup surah Al-Kahfi. Mengapakah Nabi menganjurkan umatnya untuk mengamalkan surah ini, dan apakah rahsia di sebalik 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Perkara pertama yang perlu kita fahami adalah tentang kandungan ayat surah Al-Kahfi dan berkaitan dengan sifat Dajjal itu sendiri. Dajjal itu sinonim dengan fitnah kerana suka menipu dan menyembunyikan kebenaran. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi mengenai kenyataan Al-Quran dan keadaan orang yang beriman serta orang yang kufur. Manakala 10 ayat terakhir pula mengenai natijah bagi mereka yang beriman dan mereka yang kufur. Poin yang ketiga adalah berlari menjauh daripada Dajjal, dan yang lebih utama adalah bertempat tinggal di Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu bahawa Dajjal tidak akan dapat masuk ke Mekah dan Madinah. Maka hendaklah bagi seorang Muslim itu menghindari pada saat dia keluar, sebab Allah telah memberikan kemampuan baginya untuk mempertontonkan perkara yang luar biasa sebagai fitnah bagi manusia. Ini kerana seseorang akan datang kepada Dajjal dan menyangka bahawa dirinya beriman, namun akhirnya terjebak mengikuti Dajjal kerana berbagai syubhah yang ada pada Dajjal pada saat dia dikeluarkan di muka bumi ini. Kesimpulannya, tidak dinafikan lagi bahawa Dajjal, Allah telah memberikan kelebihan yang sangat luar biasa kepada Dajjal untuk menyesatkan manusia. Oleh itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Dia melindungi kita serta seluruh umat Islam agar kita terhindar daripada fitnah Dajjal. There hasn't come an affliction
a trial greater from the time of Adam until the end of time, a trial more vicious, more harsha, more deceiving than the fitna of Dajjal.